Video kali ini dikhususkan untuk perempuan sebenarnya, tapi kalau lelaki nak tonton, bagus. Pengetahuan memang sangat bagus kerana anda mungkin bakal menjadi suami yang baik ataupun sudah pun menjadi suami yang baik, kita baikkan lagi. Jadi perbincangan dalam video kali ini adalah kaitan di antara menstruasi ataupun kitaran haid dengan jerawat. Ada tak kaitan ke tak ada ke ada? Kita bincang, jom. Glowy girls, ambil buku sains kalau masih ada biologi tu. Okey, sambil tengok video ni pergi baca balik. Kita nak bincang tentang kitaran haid dan kaitan dengan hormon dan kaitan dengan keadaan kulit kita, termasuk sekali jerawat. Sebab saya yakin dan percaya anda pernah dengar ataupun anda sendiri pernah cakap yang mana kalau kita ada setengah jerawat tu kan, bila muncul kita kata, oh ni jerawat period. Sebenarnya betul ke tidak istilah jerawat period itu? Jawapannya betul, ya. Memang ada jerawat yang muncul ketika period ataupun berlaku menstruasi, bukan kerana kita semata-mata alami period tu, kerana perubahan hormon yang berlaku dalam tubuh kita dalam fasa kita mengalami menstruasi, ya. So, menstruasi adalah salah satu fasa dalam kitaran haid. Baru satu fasa aja. Kitaran haid ni ada 3 fasa. So, kita ada fasa yang dipanggil menstruasi, waktu tu you know, all the blood's coming out lah, fasa menstruasi. Kita ada fasa follicle dan ada satu fasa penutup yang dipanggil fasa luteum. So 3 fasa ini berlaku hormon ataupun perubahan naik turun hormon dalam tiga fasa ini yang menyebabkan tekstur kulit, kelenjar minyak kita, kelembapan kulit kita jadi berbeza-beza. So untuk setengah orang, walaupun tak semua orang alaminya, untuk setengah orang yang sensitif terhadap perubahan hormon, tambah pula remaja terutamanya yang baru mengalami menstruasi, ya, baru akhir balik ataupun dalam tempoh remaja tu sendiri, proses akhir balik tu, proses menstruasi tu masih belum stabil lagi, you know, sometimes you have it a long time, sometimes you have it a shorter time, you know what I mean. Ketika itu mungkin boleh berlaku sesuatu pada kulit kita kalau kita tak bersedia dengan sistem ataupun proses ataupun rutin penjagaan kulit yang betul, dikuatiri keadaan kulit boleh jadi lebih buruk. So, saya nak bawa anda semua faham terlebih dahulu tentang kitaran haid ini, apa yang berlaku dalam kulit ataupun pada kulit ketika tempoh itu dan apa anda perlu buat fasa demi fasa. Kitaran haid biasanya secara average berlaku dalam 28 hari, 30 hari, itu average, ya. Dan fasa yang pertama yang diambil kira sebagai proses awal kitaran haid ini adalah dipanggil fasa menstruasi, di mana ketika itu kita wanita ini mengalamilah keadaan yang dipanggil haid, ya. Dan fasa pertama ini, fasa menstruasi ini mengambil masa dalam tempoh sekitar 4 hari, 5, 6 purata 7 hari, begitu lebih kurang, ya. So dalam fasa menstruasi ada 2 jenis hormon yang mana biasanya pada kadar yang rendah, dia berada pada kadar yang rendah, iaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. So bila hormon estrogen dan progesteron berada pada kadar yang rendah, apa yang berlaku adalah kita punya kelenjar minyak akan mengalami aktiviti yang berkurangan. Jadi minyak tak dihasilkan dengan banyak pada kulit kita, tak mencukupi. Jadi kulit kita boleh menjadi kering. Pada masa yang sama juga, hormon ini, kedua-dua hormon ini bila dia mengalami penurunan, ia juga memberi kesan kepada penghasilan kolagen. Penghasilan kolagen menjadi lebih perlahan ataupun menurun, menyebabkan kulit kita kurang anjar, rasa kekeringan, rasa macam cracking. You know what is cracking? When you don't have enough moisture. So, dalam fasa kita mengalami menstruasi ini, sangat digalakkan untuk memastikan kelembapan kulit terjaga dengan baik. Kalau tidak, nanti boleh jadi juga kalau kulit kita jadi terlalu kering, dehydrated, sel kulit mati tu bergumpul, boleh jadi jerawat juga tau kalau dalam keadaan dehydration ni. So you must make sure your skin is well hydrated. So apa yang perlu dibuat? Senang saja. Pilih pencuci muka yang mengandungi bahan yang melembabkan. Utamakan untuk melembabkan kulit. Your oil production is
not much at this point of time. Kemudian boleh pakai sheet mask yang melembabkan untuk merehat-rehatkan diri ya. Dalam fasa menstruasi ni orang sebut emosi terganggu. Memang ada kesan juga hormon ni terhadap emosi. Tapi pada masa yang sama emosi pun boleh terganggu juga sebabnya kulit sangat kering ya. Rasa macam merekah-rekah kulit tu. So pakai sheet mask yang bersifat melembabkan dan ada bahan yang melembabkan, contoh aloe vera ke, itu sangat bagus. So you can relax yourself pada masa yang sama. Dan satu lagi adalah pelembab jangan sama sekali dilupakan. When your skin is dry, ya, apa sahaja water content yang ada dalam kulit ya, yang tinggal sedikit itu boleh tersejat keluar kalau kita tak pakai pelembab yang mencukupi. So wear your moisturizer. Baik, selepas fasa menstruasi berakhir, masuklah ke fasa yang seterusnya iaitu dipanggil fasa folikel. Fasa folikel ni berlaku pada hari ke-4, ke-5, ke-6 begitu, bila fasa menstruasi itu habislah, bila haid selesai, sehingga berlakunya ovulasi. Ovulasi biasa berlaku pada hari ke-14, 15, sekitar begitu ya. 1-2 hari lambat, cepat tu biasa. So, dalam tempoh ini, fasa folikel ini, apa yang berlaku adalah hormon estrogen dia perlahan-lahan menaik. So kena faham tau, hormon estrogen ni adalah hormon perempuan. Gitu kan. Bila hormon estrogen meningkat, ya, kulit akan menjadi semakin baik, semakin cantik. Pernah tak dalam 1 bulan tu rasa macam kulit tu extra beautiful without having to do anything? Itulah kesan hormon estrogen. Sebab tu ada orang kan kalau dia nak cantik, dia suntik hormon estrogen tu. Orang tu biasanya yang berlainan jantina lah, dia akan pakai hormon estrogen ya. Ini bukan ajaran ya, ni bagi tahu je, jangan pergi buat ya. So bila hormon estrogen meningkat, the oil production is being regulated. Kemudian penghasilan kita panggil collagen akan jadi cantik. Kemudian pada masa sama hyaluronic acid yang ada dalam kulit pun seimbang. So kulit basically very pretty ya. Hormon estrogen meningkat, perlahan-lahan meningkat. Pada masa yang sama hormon progesteron dia masih pada kadar yang rendah. So apa yang perlu dibuat pada ketika ini? Kulit tengah cantik tu ya, pastikan kulit itu dilindungi. Itu paling penting. So digalakkan sangat-sangat pakai produk yang mengandungi antioksidan, contoh macam vitamin C, supaya kulit itu boleh lawan radikal bebas. Kulit tengah cantik tu ya, kita kena jaga elok-elok supaya kecantikan kulit itu, tekstur dia, kelembutan dia, kelembapan dia boleh terjaga lama. Kemudian kalau siapa-siapa nak cuba produk baru kan, saya sangat sarankan waktu ini adalah paling bagus sebab kadar penyerapan kulit tu pada keadaan yang sangat bagus. Another thing adalah masih perlu melakukan rutin-rutin yang lain. Cuci muka, pelembab, pakai sunscreen tu penting, dan tak salah malah digalakkan untuk lakukan light exfoliation ataupun kita panggil membantu kulit tanggalkan sel kulit mati, but not the harsh one ya, because your skin is in the nice condition. So tanggalkan dengan light ya. Itu adalah tip-tip pada fasa folikel. Now, selepas berakhirnya fasa folikel, kita akan masuk ke satu fasa yang dipanggil fasa luteum. So, fasa luteum berlaku apabila ovulasi. Selepas ovulasi itu tidak berlaku persenyawaan, maka daripada tempoh hari tersebut 14 hari ke-14, hari ke-15 sehingga hari ke-28, sehingga habislah kitaran haid itu kan, itu adalah fasa yang dipanggil fasa luteum. Dalam fasa luteum, estrogen dia akan mula turun. Kadar estrogen akan mula turun, kadar progesteron, hormon progesteron akan mula meningkat. So dalam fasa ini, bila progesteron menaik sahaja kan, apa yang berlaku adalah kelenjar minyak akan mula menjadi lebih aktif. So kalau orang tu kulit berminyak, dia akan jadi lebih berminyak. Kalau orang itu kulit kering, tiba-tiba dia rasa macam kulit dia berminyak juga. So dalam fasa ini sangat perlu menjaga minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak itu agar tidak menyumbat kulit. Dan sangat biasa dalam fasa ini juga anda akan dapati, wanita glowy girls akan dapati kulit anda cenderung kusam dan cenderung berjerawat. Kerana kalau tak dijaga kulit tu dengan baik, minyak-minyak yang berlebihan itu tadi campur dengan sel kulit mati memang confirm boleh sumbat pori-pori. So those who have acne prone skin, usually dalam fasa luteum ni lah dia memang kena hati-hati ya. Memang kena extra work, kena pastikan supaya minyak itu tidak menyumbat pori-pori. So apa rutin yang sangat bagus untuk diamalkan?
Selain daripada rutin biasa, cuci muka, pakai pelembap dan sunscreen, ya, bahan yang boleh membantu anda mengawal minyak ataupun menyebabkan dullness ataupun kekusaman tu hilang, anda boleh pakai salicylic acid, ya. Itu untuk mengelakkan kita punya pori-pori tersumbat lah, ya. Boleh pakai niacinamide. Niacinamide ni bahan paling bagus lah. It regulates oil, at the same time dia boleh cegah acne, ya. So niacinamide ni dia multi-purpose ingredient tau. So antara bahan yang sangat digalakkan untuk pakai, tetapi pastikan dos yang dipakai itu jangan keterlaluan. Saya selalu dapat komen, message bagi tahu first time pakai niacinamide terus pakai sampai 10%. Do not do that. Use it low and slow. Itu tip-tip dalam menggunakan bahan aktif. Kena pakai low and slow. Slowly then you can increase bila kulit dah biasa. Antara bahan lain yang juga bagus sekiranya anda mempunyai minyak yang berlebihan, it helps to increase skin cell turnover, kitaran sel kulit, dan juga bantu supaya minyak tu terkawal adalah retinol. Seperti biasalah, ya, pakai produk yang mengandungi retinol. So these are the things that you should do dalam 3 fasa sebagai seorang wanita yang mengalami kitaran haid, ya. Ini adalah fakta sains, ya. Ini bukan dibuat-buat. Of course, ada setengah orang dia tidak mengalami kesan yang begitu ketara. Maksudnya bila dia dah jaga kulit dengan elok setiap hari, setiap masa, pagi, petang ada rutin yang baik, perubahan hormon ni tidak mendatangkan perbezaan yang terlampau ketara pada kulit dia sebab dia dah biasa jaga, ya. Tapi tidak dinafikan ada orang perubahan hormon ini really affect the skin. So which tak kisahlah mana-mana pun, anda sekarang faham kenapa kitaran haid akan mempengaruhi hormon anda mempengaruhi keadaan kulit anda. New things for you. Jika ini adalah benda yang baru, komen di bawah. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.